So, dan kertas ini tidak macam lembu dan kambing. Lepas kita kejar tu semua binatang kita boleh makan kan? Tak boleh makan tu. Okey. Okey. Okey, saya share ya. Mula-mula rasanya untuk saya, kita kena tahu ya, kenapa kita ni macam didera. Perasaan dia macam didera kan? Saya mula share ni screen. Okey. Nampak? Nampak kan semua? Okey? Nampak Yes. doktor. Belum nampak? Nampak? Belum lagi? Nampak. Oh, nampak sudah. Okey. Okey, kita tengok di sini. Is it very soft? Boleh dengar semua audio okey? Jelas doktor. Okey, thank you Sania. Okey, sebenarnya kita kena sebelum masuk kepada tip-tip menulis artikel jurnal berindeks Scopus ni, kita kena tahu ya mengapa dan berasal dari mana ya ketetapan macam kita mesti terbit dalam jurnal berindeks Scopus ni. Adakah ini hasil daripada satu macam pemasaran ya? It's like satu cara ya orang-orang barat ya menentukan dia punya penerbit akan survive ya. Dan kita lihat sama ada itu betul atau tidak ya, sebab ramai tuduhan ya bahawa Scopus ini hanya mengangkat beberapa penerbit-penerbit daripada sebelah barat saja. Okey, kita pergi kepada apa itu sebenarnya ya. Journal Scopus High Index ISI. Kenapa kita mesti ada penerbitan di situ? Okey, kita lihat di sini is there. Okey. Nampak kan semua? Okey, Scopus ini adalah sebenarnya satu database. Okey, dia database abstract dan juga database untuk jurnal-jurnal dan siapa kepunyaannya? Elsevier. Penerbit itu Elsevier. Okey, dan dia location dia di Netherlands. Memang orang barat juga. Dan dilancarkan pada 2004. Okey, 2004. Dan Scopus ini dia merangkumi hampir 36,000 tajuk ya. Tajuk yang aktif dan tajuk yang tidak aktif. Daripada berapa orang penerbit? 11,000. So basically dia monopolize lah. Dia monopoli, dia satu company yang monopoli semua penerbitan akademik. Penerbit akademiknya semua di bawah skop Elsevier. Okey? Dan Elsevier yang memegang dan juga how do you say, organize, manage Scopus. Okey? Dan lihat kenapa kita mesti terbit dalam jurnal Scopus, sebab dia punya quality. Okey, mengikut 4 jenis ukuran. Okey, dan setiap quality itu ditentukan oleh benda-benda macam high index, H index. Kalau kamu semua sedar atau belum sedar, bila kamu masuk nak terbit untuk satu jurnal ya, kamu kena check online apakah HI index dia. Okey, untuk humanities biasanya kita kalau boleh capai 1, index dia 1 or 2, maksudnya sangat tinggi sudah. Impact dia sangat tinggi. Sebab untuk humanities, okey, untuk kita punya seni semua ni, kurang jurnal yang masuk dalam database Scopus ni. So kalau dapat 2 sudah sangat baik. Tapi kalau kamu lihat yang sebelah sains itu, ada satu jurnal tu yang tentang kanser punya, yang perubatan punya. Dia punya nombor high index 2,000 lebih. Okey? Side score dia juga. Dan apa lagi? SJR. Mereka gunakan SJR. Sci-Imago. Okey? Sci-Imago. And then journal ranking. Ada satu yang paling baru di sini, SNP. Source Normalized Impact per Paper. Mereka gunakan quantitative study untuk menilai kamu punya penerbitan dalam jurnal itu berapa orang cite, berapa orang rujuk, berapa orang read. So kita bersedialah ya
bersedia untuk penilaian begitu nanti ya. Selepas kita mungkin dalam 10 tahun dia akan kata kita akan terima untuk permohonan naik how do you say promotion adalah berasaskan berapa site skor kamu ada, berapa journal sites scopus kamu ada dan berapa uh, scene, berapa reads, semua itu. Ini dipanggil SNP lah. Dia akan guna SNP ini untuk mengukur ya kehebatan penulisan para akademik kita. Okey, kenapa kita masuk kepada game Scopus ni ya, database semua ni. Okey. Ini berkenaan dengan kita punya K ekonomi. Okey, dia sebenarnya bermula saya boleh tahu sebab sebelum ini saya masuk 1997 sebagai lecturer tetap. Okey, 96 saya masih tutor. Okey, dan masa itu okey sampai 2010 kita terbit saja setiap tahun, bagus sangat. Terbit di mana-mana saja. Okey, as long as you ada penerbitan, sudah baik. Okey? Tapi bila kita masuk kepada 2010, tiba-tiba okey, hasrat Malaysia adalah negara penjana negara penjana pendapatan tinggi. Dan sasaran mereka ialah 10 tahun. Kita sudah masuk 10 tahun sudah. Kenapa? Mereka mempunyai dasar ekonomi baru. Dan untuk mencapai status negara penjana pendapatan tinggi, kita mesti ada satu K ekonomi. K itu apa? K for knowledge. Okay, knowledge economy. Tetapi masa itu, ekonomi kita tidak maju. Okay, ini hanya biasanya K ekonomi ini kepunyaan negara yang sudah membangun. Tapi kita belum. Sebab kita kurang bakat dalam bidang penyelidikan. Itulah yang mereka katakanlah sebagai rumusan. So, kita mesti menjanakan lebih penyelidik yang boleh menerbit hasil penyelidikan mereka, sebab dengan hasil penyelidikan ini barulah negara boleh mencapai kemajuan dengan lebih cepat. Barulah kita lahirnya MyRA. Apa MyRA? Malaysian Research Assessment Tool. Dia alat untuk mengukur penyelidikan kita. Dan setiap IPTA diberi 5 tahun. Setiap 5 tahun dia akan assess. Begitulah kita lahirkan satu budaya ya, budaya di mana jika kita tidak ada Scopus, kita tidak akan dapat permohonan untuk naik pangkat atau naik gaji kah? Naik pangkat sajalah kan, belum lagi naik gaji. Okey, maka sebab itu untuk mencapai K ekonomi, Malaysia keluarkan rancangan menaikkan quality output. Dan kita adalah kita mesti terima ya mereka punya arahan untuk menerbit dalam jurnal tersebut, High Index Scopus, ISI, okey. Dan sebab semua penerbitan ini bukan sahaja berkualiti tinggi tetapi bertaraf antarabangsa. Okey, itu yang mereka mahu, pengiktirafan taraf antarabangsa. Kalau kita menerbit dalam jurnal-jurnal ini, maka kita dikatakan diiktiraf dalam arena antarabangsa. Okey. Ada soalankah setakat ini? Saya suka yang buat soalan-soalan tu. So that I can have some kind of feedback daripada anda semua. Semua sudah tahukah tentang cara lahirnya Scopus, mengapa kita mesti terbit Scopus? Sebenarnya culture kita, budaya IPTA hanya bertukar kepada ini sejak 2010 ya, selepas dasar ekonomi baru. Sebelum ini kita memang kejar saja bidang-bidang kita dan interest kita, seronok tu masa tu. Dia tak berapa pressure ya macam sekarang ni. Okey. Ada tak soalan? Kalau ada soalan boleh angkat tangan dan atau kasih pandangan ke apa?
Jangan kasih saya macam lonely sikit ni. Hehehe. Ada? Okeylah, tak adalah. Rita. Okey, saya sambung saja kepada Okey, cara kita menerbit ini yang kamu semua tunggu-tunggu. Tapi sebenarnya apa yang saya buat di sini adalah secara ringkas sahaja. Dia beberapa tips saja untuk membantu anda menulis dalam Scopus. Dan sebelum saya bermula, saya nak galakkan kamu semua bila kamu membuat rancangan atau keputusan untuk menulis sebuah artikel itu, selalu aim bertujuan untuk terbit Scopus. Supaya kamu tidak macam meluangkan peluang dan juga menghabiskan masa untuk menulis sebuah artikel tetapi akhirnya dia diterbit dalam peer review saja. Kita cuba untuk yang paling tinggi. Scopus dan ISI semua ini macam mekah kamu. Okay? Kita cuba dengan sedaya upaya dan kejar dia. Okay, bila mereka cakap kejar ni memang kejar tau. Okay, dia bukan macam setakat ayo saya sudah mual lah, saya stres lah, saya give up. Jangan give up. Okay, Scopus ini saya orang berpengalaman sebab pernah saya ditolak. Nanti saya tunjukkan contoh ya. Contoh Scopus itu salah satu very high ranking journal yang saya tidak dapat. Saya gagal juga ya masuk di situ tetapi sebab saya sudi membuat pembetulan tersebut. Okey, yang lepas tu saya ambil kertas itu, artikel saya hantar kepada jurnal Scopus lain dan dia diterima sebab mereka punya pewasitan itu dalam jurnal-jurnal Scopus kalau sudah diterima walaupun tidak diterbit sangat-sangat tinggi dia punya pewasitan ya, tahap pewasitan dia. Okey, sehingga kamu peras kepala, memang mau nangis ya, menulis sampai mau nangis. Tapi akhirnya saya rasalah untuk saya rasa lega and berjaya ya. Dia berjaya. Dia macam kita berlumba lari 100 meter atau 1,500 ya. Okey, Scopus itu berlari 1,500. Maksudnya dia makan masa. Okey, dan memerlukan penulisan yang teliti. Okey, penggunaan ayat, okey, penyampaian idea, semua itu sangat-sangat penting. Dan kita mesti sangat-sangat teliti. So, mungkin inilah yang menyebabkan orang ramai macam takut ya pada Scopus. Jangan takut. Dia boleh diatasi dan anda boleh berjaya. Saya percaya semua hari ini yang hadir itu akan berjaya ya menerbit artikel dalam sebuah jurnal Scopus atau ISI. Okey? So, yang tip nombor satu, kamu mesti ada grant penyelidikan. Alah, semua di sini yang hadir tu memang sudah ada lah kan. Bagus kalau kamu dalam grant itu, dalam vote apa sudah ya, vote, saya selalu lupa dia punya nombor tu. Kamu letak di situ penerbitan dalam jurnal, okey, artikel itu. Dan kena letak di situ sekurang-kurangnya 2,500 sebab ringgit kita makin jatuh. Okey, bukan sebab harga ya. Harga untuk menerbit di jurnal Scopus, okey, harga yang lain daripada ISI. ISI selalu sangat tinggi. Mungkin sebab dia punya penerbit lebih greedy. Oh, bukanlah. Rasanya sebab ISI ini dia lebih spesifik. Lebih senang untuk para perubatan, para sains itu untuk menembus ya. Maksud saya merujuklah kepada artikel-artikel itu. Itulah sebabnya kita galakkan, saya juga galakkan anda untuk menerbit dalam jurnal Scopus dan bukan ISI. Saya pernah terbit dalam ISI juga. Ya, memang itulah sebabnya Dr. Sim kurang rambut sudah. Okey. Dan ISI itu dia punya pewasitan dia sangat ketat dan sangat tinggi. Cuma dia bukan kepada ayat-ayat atau apa. Dia lebih kepada content. Apakah idea
yang kamu sumbang ya? Apakah idea yang kamu sumbang kepada dia punya audience, dia punya journal. Itu yang dia pertikaikan. Scopus lain pula. Setiap ayat, setiap dia punya perkataan, dia akan mempertikaikan. Cara kamu menyampaikan sama ada dalam American English atau British English, dia juga akan dia juga akan macam slash, delete, suruh kamu tulis semula. Okey? Baru-baru ini saya terbit satu Scopus di search di Taylor's College. Dia local Scopus ya, local journal, dan itu pun saya baiki 11 kali. Okey, so saya beri satu pandangan yang realistik kepada anda. Bila kamu nak kejar Scopus, jangan give up. Kalau 11, 17, 20 kali, biarlah saja kamu teruskan. Ini saya belajar daripada Prof. Loh. Terima kasih Prof. Loh. Dia kata jangan give up. Dia cakap teruskan sampai paksa mereka mengakui bahawa kamu sudah buat pembetulan semua dan kenapa tidak Okey, beri mereka balik. Okey, nombor satu tip ialah mesti ada grant sebab untuk menerbit dalam Journal Scopus kamu perlu duit. Apa yang kita bayar itu biasanya bukan untuk space dalam jurnal sahaja, tetapi sebab setiap Scopus ISI High Index ini sekarang mereka gunakan editor. Editor adalah satu company kat luar. Okey, macam dulu IMW tu e-label yang terbit oleh SOAS di UK University of London, dia punya editor company kat luar yang buat dia punya editing. Dan siapa yang bayar untuk editing fees itu? Penulis, pengarang yang mau muat dalam dia punya journal. Okey, sebab mereka punya pensyarah di University of London, dia bukan editor free dan dia bukan orang yang akan pantau ya, macam di sini kita ada orang-orang macam Dr. Lilian, dulu saya, semua itu yang sudi ya habiskan masa dia untuk editing dan juga mengamaskini ya sebelum masuk ke dalam penerbit. So sebenarnya apa yang kita bayar adalah untuk editing fees. Okey, kita pergi kepada slide juga membiayai yuran penerbitan dan juga Journal Scopus bias. Okey? Apa maksud di sini Journal Scopus ini bias? Okey. Ini sesuatu development, perkembangan yang baru ya. Saya nampak dalam jurnal-jurnal Scopus dan ISI. Okey, terutamanya yang nak terbit proceeding untuk conference dalam database Scopus. Okey kan? Dr. Adli, Dr. Lilian, Victor, semua itu, Jinky semua tahu rasanya. Jika kamu tambah satu ayat di bawah di situ, ada setengah jurnal tu atau conference application permohonan, dia ada kata, adakah paper anda dibiayai oleh sebuah grant? Sila nyatakan tajuk grant itu dan dia punya kod kan? Okey. Dengan adanya grant penyelidikan dan kod di situ, peluang untuk terbit dan dimasukkan dalam conference untuk penerbitan database itu akan naik jika kamu ada grant penyelidikan. So sesiapa yang di sini, Min, siapa lagi yang ada di sini, yang pelajar pasca, sila masukkan diri sebagai GRA atau research assistant untuk salah satu grant di bawah penyelia anda. Dan kamu punya thesis bagus sama dengan dia punya tajuk atau bukan sama tapi dalam lingkungan ya penyelidikan grant penyelidikan yang penyelia anda sudah dapati ya. Dan setiap kali kamu terbit atau buat abstract untuk conference, untuk penerbitan, sila nyatakan di situ
kamu punya grant, jenis grant macam saya punya sekarang ni grant SDK apa code. Okay, and then dia punya tajuk semua. Masukkan, ada setengah yang 2-3 kali sudah saya buat conference tu yang database tu Scopus. Dia minta dimasukkan dalam artikel itu. Di space yang spesifik lah. Setiap satu lain-lain lah dia punya dia punya style. Okey. Ada soalan? Tak ada kan? Okey, kita pergi ke tip 2. Okey, bila kita nak buat satu nak menulis ya sebuah kertas Scopus untuk high impact. Okey, high impact penerbitan, buat penyelidikan atas jurnal itu sendiri. Okey, adakah tajuk artikel anda sesuai okey dengan dia punya apa? Okey, adakah dia sesuai? Adakah tajuk artikel anda itu berkaitan dengan tema? Okey. Adakah tajuk artikel anda menarik? Okey, suasana sosial, politik dan ekonomi terkini. Okey, adakah ia sesuatu perspektif atau dapatan baru? Okey, apakah kepentingan dalam bidang dan teori anda? Semua ini yang paling penting adalah yang saya sudah highlight di sini. Okey, sesiapa yang pernah di-reject, macam saya ya. Okey, pernah di-reject artikel kamu ni adalah sebab sama ada satu, artikel kita membawa maklumat yang kurang sesuai dengan tajuk masa penerbit jurnal itu. Dua, okey, dia merupakan ilmu yang sudah macam basi, dianggap basi. So, sebab itu saya galakkan semua pelajar pasca ni terbitkan semasa kamu terbitkan sebuah jurnal, artikel jurnal semasa kamu membuat pengajian anda. Supaya apa yang kamu hasilkan itu tidak dianggap basi sudah. Okey? Sebab semua artikel, semua jurnal dia nak naikkan sesuatu perspektif atau dapatan baru atau macam impact COVID ni. Kan berlambat-lambat penerbitan sudah tentang apa perasaan pelajar itu bila mereka belajar semasa pandemik. Tapi apakah yang kamu rasa, okey, rasa akan menarik sekarang? Kan sekarang ini post-pandemic, kan? Pasca pandemik. So, kamu mesti fikir apa yang akan menarik perhatian semua dan ingin tahu tentang maklumat tersebut. Sesuatu yang berkenaan dengan pasca pandemik. Okey, pasca pandemik. So, terus masukkan perspektif pasca pandemik kepada apa yang kamu nak tulis. Okey, dia tak kisahlah sama ada kamu tidak ada kaitan langsung atau secara terus dengan kamu punya penyelidikan, tetapi ambil satu perspektif pasca pandemik terhadap penyelidikan anda. Sekiranya bukan itu, buatlah sesuatu yang appendage. Maksudnya dia ada kaitan dengan grant penyelidikan anda, tetapi daripada perspektif metodologi dia atau subjek yang berkaitan dengan subjek utama anda yang ada kaitan ya, dan dia mesti satu dapatan baru. Okey, saya kasih satu contoh ya. Contohnya saya dapat satu grant impact COVID kan? Impact COVID terhadap pembelajaran seni. Okey. Saya mungkin akan melahirkan satu kalau saya mau terbit sekali lagi dalam jurnal impact tinggi, saya akan buat impact tapi saya buat pasca pandemik. Apakah keadaan atau hasrat ya? Adakah dalam pasca pandemik ini hasrat pelajar seni
untuk mencapai cita-cita mereka bertukar? Saya nak tahu. Adakah mereka selepas mengalami ya pembelajaran secara online itu menyebabkan mereka tak confident untuk menjadi artis ke, untuk menari ke, untuk berteater ke, atau melukis ke? So ini sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Sebab apa yang kamu find, dapati ini boleh memberi bidang teater, bidang muzik, bidang seni visual, bidang seni penulisan. Okey? So bila kamu punya dapatan itu begitu penting, editor semua dia lihat macam ni. Bila kita lihat apa jenis jurnal yang kita nak hasilkan, kita akan tengok adakah apa yang ditulis tentang ini sesuatu idea atau dapatan yang menarik. Okey? Bagi saya lah, saya juga pernah jadi editor untuk Manu kan. Semua itu untuk 4 tahun saya Manu ya, dan juga Gendang Alam. Dan saya selalu macam tu, saya tengoklah. Kecuali ada orang okey, saya akan tengok sama ada dapatan itu baru, dapatan itu sesuatu yang hasil penyelidikan, sama ada dapatan itu sesuatu yang boleh menambah kepada bidang dan teori. Okey, sebab kita punya jurnal macam Manu hanya setakat My Journal saja, My Site saja, dan juga Gendang Alam. Kita tidak berapa strict ya. Kita hanya buka secara umum. Tema dia berkenaan dengan seni je, seni ya. Okey, dan budaya. Tapi kalau kita masuk kepada jurnal high impact, dia dia lebih ketat lagi. Okey, mungkin dia kata tema kali ini untuk siri ini berkenaan dengan impact COVID. Tapi dia tidak mahu yang tentang yang semua sudah tulis tentang masa pembelajaran dan juga masa pengajaran pandemik. Dia mahu pasca saja. So sesiapa yang hantar dia ingat dia cakap tema itu impact COVID. Dia tidak cakap impact COVID. Baca betul-betul. Dia cakap pasca pandemik. Okay. So dia punya subjek pasca pandemik, bukan impact COVID saja. Okay. So dia lebih teliti, dan jika kamu hantar saja apa-apa impact COVID itu, dia akan ditolak sebab tidak mengikut tema dia. Okay. Okey, yang satu lagi ialah adakah cara atau gaya penulisan mengikut format? Untuk jurnal yang high impact ni, sebab mereka itu selalu sub keluar dia punya editing. So inilah yang menyebabkan kita pening biasanya. Okey, mereka ada satu format yang sangat-sangat mereka sangat memberi pemberatan ya kepada anda sebab mereka nak jaga ya jumlah muka surat. So untuk ISI, dia 5 muka surat. Okey, kamu punya artikel kena 5 muka surat. So kamu kena ikut download dia punya format. Itulah sebabnya saya kata mesti buat penyelidikan atas jurnal yang kamu ingin terbit. Kamu masuk kepada dia punya online journal dan tengok dia mesti ada format. Okay, download format, ikut betul-betul. Terutamanya rujukan ya, rujukan. In-text citation as well as referencing. Okay, yang diminta oleh editor journal. Ramai daripada penulis-penulis ya, yang menghantar je, pakai hentam je, tidak tukar dia punya gaya rujukan, reference dan juga in-text citation format. Selepas dia di-reject daripada satu jurnal, dia terus hantar tanpa menukar apa-apa format mengikut
jurnal yang dia tujui itu dan dia hantar. Lepas tu terus akan ditolak. Okey, sebab ISI dan Scopus ni dia sangat mereka peka, okey, peka kepada mana-mana jurnal yang kamu hantar dan dia sengaja tukar dia punya contoh dia punya format penulisan itu sebab mereka mau bezakan jurnal mereka. Okey, mereka mau terbit orang yang betul-betul mau terbit dalam dia punya jurnal. So kalau kamu nak tunjukkan kamu betul-betul mau terbit dalam jurnal dia, sila bila kamu terima atau ada sebuah artikel yang kamu sudah siap, tukar dia punya format mengikut jurnal yang anda ingin terbit. Barulah kamu send. Okey, walaupun kamu sudah di-reject di sini, kamu buat pembetulan sudah tapi masih di-reject, balik kepada anda, tukar dia punya format lagi sekali mengikut jurnal yang anda ingin hantar. Okey, itu ya. So next, saya pergi kepada tip 3. Untuk yang mula-mula nak masuk ya, nak terbit dalam Scopus ni, cuba terbit dalam Scopus dalam negara dulu. Okey, cuba terbit ke jurnal yang Scopus di dalam negara. Sebenarnya mula dengan yang peer reviewed, yang agak tinggi dia punya tahap pewasitan itu. Contohnya rasanya SARI ya, SARI di UKM dan juga Academica. Okey, SARI ini tak ada Scopus, tak ada high index. Tapi mereka punya pewasitan agak tinggi dia punya tahap ya. Saya tahu sebab pernah saya terbit dalam dua-dua dan dia punya editor bukan jenis yang tidur lah. Okay. Dia memang mengambil kira bahasa, format, idea semua tu. Okay. Nanti selepas ini saya akan tunjukkan contoh ya. Contoh yang Scopus tu macam mana gigih mereka mengambil peranan mereka sebagai pewasit ya. Okay, I show you apa yang saya dapat balik daripada Scopus yang saya pernah cuba untuk masuk di SOAS. Okay, dan anda juga mesti cuba juga kalau kamu sudah cuba untuk yang peer review punya jurnal-jurnal yang baik ya. Okey, dulu-dulu sebelum Scopus ni, kenapa saya kata Academica, SARI semua bagus? Sebab mereka memang Jimras juga ya, tapi Jimras sekarang Scopus sudah. Okey, mereka memang lama sudah diterbit dan banyak dirujuk oleh penyelidik-penyelidik bukan dalam Malaysia tetapi antarabangsa juga. Itulah sebabnya ramai di antara negara macam di UK ada penerbit jurnal tu dia langsung tidak mahu dimasukkan di bawah Scopus atau ISI di database. Mereka kata sudah lama kita ni bukan orang baru macam International Journal of Academic Research macam tu. Okey, dia bukan macam baru-baru dibina untuk dapat duit ke atau menolong dalam conference semua itu. Dia memang sesuatu yang genuine dan memang saya respect jenis jurnal macam Academica, SARI, adalah USM beberapa juga. Tapi semua sudah, kajian Malaysia sudah di Scopus lama sudah, wacana seni juga kan. Petanika di UPM. Petanika susah untuk masuk lah. Rasanya 2-3 tahun tu. Kalau kamu diterima juga 2-3 tahun ya. Siapa di antara sini sudah masuk petanika? Rasanya Prof. Loh pernah tu. Saya tak pernah. Okay. Okey. Selain daripada itu, cuba juga kita ikut bidang dan fokus penyelidikan bila kita select untuk jurnal. Cubalah, cuba ya. Kalau sebab kita punya bidang tu jarang-jarang ada yang Scopus dan high index. Nanti saya tip ketiga, tip seterusnya saya akan. Okey, kita cuba lihat, boleh tengok yang ini? Tak nampak kan? Malaysian Journal Index Scopus. Mungkin saya berhenti sekejap, saya pergi ke yang satu lagi. Okay.
Ensure sikit. Saya pergi ke... Not yet. Sekejap ya, saya cuba naikkan yang Malaysian Index, Journal Index, berindeks. Nampak? Halo, nampak? Sorry ya, saya sudah boring. Kecil lah Dr. Sim. Okey, Sangat kecil. sangat kecil. Ya. Ya. Okey. Saya punya mata ni 1,500 punya anu ni, rabun ni. Wow, pakai spek 1,500. Walau Oh, Ya, benar, macam clown sudah ni Dr. Sim. 1,500. Boleh nampak sudah? Tidak, Yo, kenapa sama ya? saja. PPT. Okey, okey, okey. Too many Ya, Malaysian Journal. overlapping windows. Okey, okey, okey. Let me see ah. Share. Can see share ke? Aku ni orang tua. Sorry, sorry. Apa yang saya buat salah ya? Now nothing. Nothing. Now nothing. Okay. That's worse kan? Okay. Maybe I switch off. Show myself. Or you share later lah maybe. Oh, okay. This one actually, why cannot? Just now I make big also cannot. No? Okay, I share later lah. You can talk and ask. Still cannot see, huh? Wait ah. I make this big can see ah. Is it bigger? Cannot. Sama saja. Tidak lah Dr. Sim. Ayuh. Ya. Still same. Still the same. Never mind lah, later ni I Ya, show mana why. nanti Dr. Sim boleh share lah nanti. Just Okay. tengok je lah yang di atas. Okay, saya share tip number 4 can see kah? Boleh. Boleh Okay, ke? Ken. Tadi Yeah. sekian ah. Okay. Bigger. Yes. Okay, ngam. Okay, tip 4 ni terbit dalam BI. Yang ini yang selalu kekangan yang paling tinggi, paling besar lah untuk punya choice ya. Your choice. Kamu punya pilihan lebih besar. Lebih besar dari aspek pilihan jurnal yang terindeks atau ISI atau Scopus. Okay. Tulis, kalau kamu memang tidak boleh tulis dalam BI, jangan. Jangan, okay. You are a master of one, not jack of all trades. Okay. Cuba macam tu. Terbit dalam BI, tulis dalam bahasa Melayu dahulu. So, dalam grant penyelidikan anda, semua ambil perhatian ya. Letak dalam di bawah penerbitan itu, Scopus itu, at least dalam, kalau kamu nak terbit, kalau 5 orang macam kita tu, kita mau penterjemahan, kita letak 5,000, 1,000 seorang untuk terjemahan satu paper. Sebab kebanyakan daripada penterjemah yang baik itu, yang lebih akademik itu, pembayarannya mahal per word ya. Pernah saya tengok atau dengar daripada sesiapa itu, penterjemahan itu dalam I think if I'm not mistaken 10 sen kah atau 12 sen satu perkataan. Okay? So, bayangkanlah 5 muka surat. Okey. Tulis dalam BM dulu dan hantar untuk diterjemahkan. Okey? Dan kalau kamu rasa kamu perlukan editing service, lepas dikembalikan daripada Scopus journal itu, kamu nak buat pembetulan, kamu kena bayar lagi. Macam mana? So, you must make sure bila kamu contact itu penterjemah, kamu mesti katakan bahawa mereka bertanggungjawab daripada penterjemahan daripada permulaan sehingga pembetulan sudah siap final paper. Dan minta quotation untuk penterjemahan itu. Barulah kamu tahu bahawa atau bersedia ya, bila dikembalikan dia punya pembetulan, kamu buat dalam bahasa Melayu. Lepas tu,
Okey, atau kalau tidak dia kalau rasanya susah sikit sebab kadang-kadang kita tidak faham apa yang dikehendaki ya. Tapi bolehlah kamu cut and paste saja, Google dia explain and translate what they want lah. So you buat pembetulan dalam bahasa Melayu punya dan kembali kepada penterjemah untuk diterjemahkan sekali lagi. Okay? So go for professional lah. Tip yang terakhir, I'm very short, this is all. Mula dengan berganding bahu. Apa maksud saya mula dengan berganding bahu? Tolong menolong lah. Okey, tolong menolong. Macam saya saya ada satu sikap yang tak baik ya sikit. saya I will share with you all also, okay? Okey, saya mempunyai sikap bila saya menulis sudah, saya hantar kepada jurnal itu, saya tidak suka buat pembetulan. Okey, saya sangat tidak suka buat pembetulan. Sebab sudah 2-3 minggu saya bertungkus lumus dan tukar-tukar sampai saya mual sudah. So kalau minta buat pembetulan 1 kali, okey. 2 kali, okey. 3 kali saya mau give up sudah. Okay? So saya minta kawan saya, Prof. Loh, mau join kah? Prof. Loh seorang yang sangat teliti dan dia banyak patience. Okay, dia sangat patient. So dia kata, okay, I will be a correspondent author. Apa correspondent author? Orang, that's why bila kamu lihat kamu punya tu, orang yang dia angkat, bila jurnal itu kembali kepada saya untuk pembetulan, saya hantar pergi Prof. Loh. Prof. Loh akan correct apa yang ayat dia ke atau dia minta untuk ni. Dia akan cuba carilah apa yang tentang isi kandungan saya lihat. Saya akan tukar. Sebab isi kandungan, idea, kritikan tu semua saya punya kan. So saya boleh bertukar. Tapi Prof. Loh akan liaise dengan itu pihak jurnal editor tu. So inilah cara contoh saya berganding bahu dengan Prof. Loh. Rasanya kita sudah terbit satu di China tau. Copernicus, I think, the Malay, I'm not sure which one. Ada satu di China, Chinese journal. Dulu Copernicus. Sekarang itu pun mereka hantar, suruh kita muat sesiapa yang nak terbit itu kena hantar dengan editor. Okey, online editor sudah. Tidak boleh terus kepada editor dia. Okey? So, macam mana kita membantu ialah kita lihat kekuatan dan kelemahan seseorang. Macam saya lemah dari segi patience. I'm not a patient person. Okay? Prof. Loh is a patient person. So, we get together. He can look at the details. I look at the main body. Okay? That is how it is. Dan salah satu jenis cara kamu boleh berganding bahu untuk mencapai ialah mencapai penerbitan dalam Scopus ialah berganding bahu dengan pensyarah lain dalam bidang lain. Dalam bidang lain. Okey? Bidang lain adalah seperti ada yang di antara anda di sini yang tahu saya terbit kertas yang hanya proceeding dalam Scopus dengan seorang bernama Dr. Chu. Dan ada juga yang dia masuk dalam saya punya grant kan, Adli tahu tu. Dia adalah seorang pensyarah di UiTM, tapi bidang dia adalah education, pendidikan. Okey? Dan kenapa saya sudi bergabung untuk buat paper? Sebab nombor satu, dia punya kemahiran dalam kuantitatif. Dia statistically dia nombor satu. Very good. Okay. Dia tidak suka words.
dia bukan jenis yang suka words, yang suka menulis ayat panjang-panjang macam your friend here, okay? So saya lebih kualitatif, dia kuanti. So kita berganding bahu untuk melahirkan sudah 2 paper. Okay, dua-dua pun database Scopus. So kita lihat macam mana kamu boleh berganding bahu. Satu ialah kekuatan kelemahan pensyarah dari aspek penulisan. Dua ialah knowledge, ilmu. Okay, ilmu. Okay, seseorang itu boleh bagus dalam statistik, kuantitatif, satu lagi kualitatif. Okay, kualitatif orang boleh menyumbang dari aspek apa? Sorotan literature, latar belakang, okay, sejarah semua itu. So bagus kalau kamu pilih bidang yang ada kaitan, sedikit kaitan dengan geran kamu atau bidang kamu. Macam kita, orang seni sini, kita semua ada kaitan dengan pendidikan. Dan saya bagi tahu ya, tip ini bagus ni untuk jurnal-jurnal pendidikan banyak lagi ya jika dibandingkan dengan jurnal-jurnal untuk bidang seni, bidang pendidikan banyak-banyak yang bertaraf Scopus, high index, okay, Q1, Q2, Q3, Q4 pun ada, okay. So bagus kalau kamu ada kawan yang kamu tahu boleh bekerjasama dengan anda, biarlah dia masuk juga dalam grant kamu dan nanti dia ada grant dalam dia punya universiti, dia masukkan nama anda juga. So you kill 2 birds with 1 stone. Kamu ada grant di luar atau kamu dimasukkan dalam grant di luar juga dan kamu, you scratch my back, I scratch your back lah. Kamu masukkan dia dalam grant anda di sini. Tak ada masalah. Saya sudah tanya PNI berapa kali. Kamu boleh masukkan sesiapa yang anda nak masukkan daripada universiti lain. Okay? Like untuk Dr. Chu, dia tidak akan dapat apa-apa dari aspek duit. Cuma bila buat kertas, dia ada nama dengan saya. Okay, so dia juga boleh log in dalam dia punya Myra itu pencapaian KPI dia juga conference. Walaupun dia tidak hadir. Okay? So kalau kita berganding bahu dengan orang pensyarah di luar, universiti lain, okay, itu sesuatu yang boleh membantu anda untuk mencapai sasaran menerbit di Scopus. Sebab, okay, sebabnya memang anda akan tanya, apa kaitan dengan Scopus? Sebab Scopus punya journal, okay, sama ada psikologi atau pendidikan, okay, ini dua atau Sains Sosial, semua ada kaitan dengan seni kan? Mereka 3 bidang ini banyak berlambak-lambak jurnal Scopus ya, bertaraf Scopus dan high index atau ISI atau ERA. So bagus kita berganding bahu dengan mereka untuk mendapat penerbitan Scopus. Rasanya ramai di antara sini pernah berganding bahu dengan siapa? Yang arwah kan? Yang arwah. Dan kita dapati bahawa mereka dapat juga terbit ya di mana-mana sahaja yang mereka tujui. Dan kita kalau kita lihat apa itu main author, okey. Bila kita menulis ya, berganding bahu untuk menulis sebuah artikel, kita ada main author. Contoh saya selalu main author sebab saya menulis let me see ya. Satu more than that. Okay, untuk saya buat 2/3 daripada kertas artikel itu dan Dr. Chu akan buat 1/3. Metodologi saja. Okay, dan dapatan dan juga main author, siapa yang pegang grant itu dialah dan akan kalau kamu bawa ke conference, siapa yang bentang itu dialah main author, nombor 1. Kalau collaborative author itu dia collab saja dengan kamu, okay, so itulah Dr. Chu.
corresponding itu mengikut pemahaman saya, mungkin Dr. Prof. Loh tidak setuju. Corresponding itu orang yang memegang pada dia buat bahagian pengakhiran sajalah, editing semua itu. Okey, tidak banyak mencarum kepada artikel tersebut. So, inilah cara kita boleh tolong menolong dan bantu membantu, sebab jurnal Scopus ini selalu suka menerbit artikel-artikel yang berasaskan kuantitatif, penyelidikan kuantitatif. Sebab kuantitatif ini tidak boleh dipersoalkan dapatan dia. So, untuk saya, semua yang hadir hari ini, bagus kalau nombor satu caranya kamu hadir untuk salah satu kursus, ya, termasuk pelajar pasca, kursus statistik. Okey, yang diadakan selalu untuk pelajar-pelajar pasca sains. Okey, saya ada hantar saya punya pelajar masters itu, salah seorang tu Sasha, untuk dia belajar SPSS. Tidak mahal, ya, dalam 3 hari RM150 saja. Dan dia akan ajar you cara untuk buat statistik. Okey? Dan ini sangat membantu dia sebab dia akan melahirkan satu masters yang mixed method. Kualitatif dengan kuantitatif. Okey? Dia pandai sudah buat dia punya menjana, dia punya statistik dan semua itu. Dalam 3 hari dia akan very intensif. Okey? Selain dari itu, yang tidak minat matematik itu semua, cuba carilah. Mestilah ada kawan yang pandai statistik matematik tu. Okey, semua pensyarah di psikologi, di pendidikan mesti tahu, atau bisnes FPEP. Dia mesti tahu tu. Because itu adalah bread and butter. Okey, mereka punya bread and butter, maksudnya roti dengan mentega kan? Okey. Maksudnya sangat pentinglah untuk bidang mereka, ya. Okey. So, itu sahaja. Okey, siapa nak tanya soalan, saya anggap inilah soalan yang mau ditanyalah. Kan? Okey. Apakah perbezaan proceeding versus artikel? Okey, bila kamu sudah buat pembentangan conference, kamu ada, mereka akan tanya, do you want your proceedings to be collected under the database and sent for Scopus indexing, kan? Kalau kamu nak terbit artikel daripada proceeding, daripada paper anda, jangan letak yes. Elak daripada diterbit sebagai proceeding. Supaya kamu boleh hantar pergi ke jurnal Scopus nanti. Kamu hanya dapat markah untuk conference, membentang paper. Tetapi paper itu boleh diformatkan dan semua itu mengikut salah satu jurnal Scopus. Okey? Satu caranya. Okey, untuk menerbit dalam jurnal Scopus sebagai satu artikel. Kenapa kita mau mengejar ini? Sebab satu artikel ialah 8 markah, kan, Myra? Kalau saya tidak salah. Dr. Fasmi ada di sini. Saya kurang pasti sekarang. Okey. Proceeding macam satu saja. Satu markah saja. Ada juga dikatakan, pernah dikatakan oleh PNI bahawa mereka tidak mahu kamu semua terbit dalam proceeding. Walaupun untuk kita is 2 in 1. Macam shampoo 2 in 1 lah, kan? Kamu dapat bentang, lepas tu dapat terbit dalam proceeding. Ya, dia 2 in 1. Tapi kalau kamu jumlahkan markah proceeding sama conference, untuk kamu individu sendiri Myra itu, dia tidak setinggi satu artikel. Kalau kamu dapat satu conference sama satu artikel dalam jurnal Scopus atau high index, dia lebih tinggi akhirnya. Rasanya 12 kah? Melda tahu kan? Mel atau Adli? Saya kurang pasti kok. Conference tu berapa tu sekarang?
high index itu memang 8 lah kan? Okey, dia tengok juga rasanya Dr. Lilian tahu tu. Dia pernah terbit dalam quarter 2 ke quarter 1. Okey. Ada citation yang ada Q1, Q2, Q3. Okey, apa maksud dia? Q1 paling tinggi. Okey, paling banyak markah. Maksud di sini citation dia sangat tinggi. Ramai orang rujuk. Itulah quarter 1. Okey, makin besar dia punya nombor dengan Q itu, makin rendah dia punya citation, dan makin rendah markah kita juga. Itu lain sikit daripada Scopus, daripada high SCJR ke, okey, semua lain sikit. Okey, kenapa proceeding kurang markah? Sebab dia peer reviewed. Okey, tetapi proceeding kurang rigor. Okey? Kurang strict bila diwasit. Adakah kamu semua pernah dipulangkan kamu punya artikel untuk conference itu untuk dibaiki? Rasanya jarang-jarang sebab proceeding itu kecuali ya format salah dia dan sedikit ejaan saja atau kekurangan rujukan, dia tidak akan pulangkan. Okey, tidak seperti Scopus journal dengan high index. Mereka sangat mempertikaikan tentang idea, isi kandungan dan cara kamu menyampaikan adakah apa dapatan kamu itu betul atau tidak, mereka pun pertikaikan untuk jurnal Scopus. Okey? Kalau mereka rasa I am not convinced, maksudnya kamu tidak dapat convince itu editor, dia akan tolak. Bukti-bukti kamu tidak cukup kuat untuk menyokong rumusan atau dapatan anda. So itulah Scopus. Okay, so proceeding dia sangat senang. Itulah sebab kamu semua rasa kenapa proceeding untuk yang di database itu senang. Sebab proceeding is not, sebenarnya dulu-dulu proceeding tidak dianggap sebagai satu penerbitan dulu. Sebelum 2010 Scopus naik. Dia tidak dianggap. Dia dianggap sebagai sesuatu penerbitan informal. Dan adalah difahami bahawa selepas kita buat pembentangan conference, kita akan bawa paper itu buat perubahan atas feedback dan juga question yang orang tanya tentang paper itu, dan kamu akan tukar menjadi sebuah penerbitan artikel dalam jurnal. Itulah tanggapan sebenarnya terhadap proceeding. Tetapi sebab kita semua disuruh kejar Scopus, kita semua akan cari cara yang paling senang untuk mencapai KPI kita. Maka kita masuk kepada conference yang ada janji-janji, janji-janji diterbitkan dalam proceeding yang diindeks dalam Scopus. Okey? Tetapi itu bukan tidak sebenarnya dapat markah yang tinggi sebab dia tidak dikatakan atau diiktirafkan sebagai high quality. Okay, it's not acknowledged as high quality. Okay, soalan. Saya tahu, boleh tak saya anticipate kamu punya soalan? Bolehkah kita terbit kertas conference kepada artikel untuk diterbit dalam jurnal Scopus? Okey, jawapan 1. Boleh jika dibenarkan oleh conference organizer dalam penerbitan mereka. Okey, maksudnya written lah. Kamu kena tulis kepada conference organizer, contohnya IFO untuk yang Tokyo punya conference tu yang sangat ramai orang pergi selalu. You boleh tulis kepada dia, cakap kamu dah terbit, kamu dah bentang kertas conference tu dan kamu nak terbit di jurnal lain. Boleh tak? Untuk Scopus, sebab saya member IFO,
dia akan tanya kamu sama ada kamu nak bentang sahaja, so abstract kamu akan diindeks atau dikolekkan dalam satu koleksi, atau kamu tidak mahu terbit dengan mereka. Okey? Dan jika kamu letak tidak mahu, okey juga. Maksudnya mereka akan bagi kamu conference untuk menerbit di tempat lain. Tapi ada macam ICERI. ICERI tu yang education punya, dia suruh kamu sign satu, kan? Sign satu surat yang memberi hak penerbitan kepada dia. Okey? Mana-mana dalam bentuk artikel, dalam bentuk abstrak, dia letak di situ semua kepunyaannya. Kalau kamu sudah sign, tanda tangan dan hantar balik, maka kamu tak ada hak. Tak ada hak masuk dalam OER kamu pun. OER UMS. Bukan hak kamu sudah. So, bila kamu tanda tangan ya, surat itu, kamu mesti baca dengan teliti ya. Sama ada memang kamu nak buat begitu, atau kamu nak simpan hak itu dengan anda sendiri, kamu mau bayar untuk pembentangan kertas sahaja. Okey? So, jawapan kedua, kebanyakan kertas proceeding diindeks dalam Scopus. Ya. So, sudah masuk dalam Scopus. So, jika kamu nak terbit juga dalam satu jurnal yang juga diindekskan dalam Scopus, maka kamu kena tengok jawapan ketiga, ubah 30%. Okey, pertanyaan soalan kamu, macam mana ubah? Okey, dia mesti ubah dengan tambahan maklumat. Additional information, okay, regarding your findings. Berkenaan apa yang sudah dibentang. Okay, so ini sangat susah sebab kalau kamu sudah bentang, mungkin kamu kena sebelum itu, bila kamu bentang sahaja secara umum. Tapi table-table, statistik-statistik atau dapatan yang sebenarnya itu, yang lebih khusus itu, kamu simpan dulu. Lepas conference itu, kamu tambah saja di bahagian dapatan, tukar tambah lagi sorotan literature, metodologi tambah sikit, maka kamu sudah ubah 30%. Saya galakkan anda untuk tukar tajuk. Tukar tajuk kertas conference itu bila kamu nak terbit kertas conference sebagai artikel dalam database yang sama atau database yang lain. Sebab sekarang ni, bila saya type saja kamu punya title tu, keluarlah di mana kamu sudah bentang semua information dalam talian. Susah untuk lari. Nanti kamu akan kena plagiat kalau kamu simpan tajuk yang sama. Walaupun 30% sudah ditambah, editor itu tidak akan pergi tengok dari mana ke mana kamu sudah tambah, dari mana ke mana yang kamu sudah ubah. Okey? Dia tengok saja sudah ada tajuk yang sama, dia akan slash. So, bagus kalau kamu nak tukar kertas conference kepada artikel untuk diterbit, tukar tajuk dan ubah 30%. Okey? Okey. Sebenarnya saya nak ada cadangan saja, saya habiskan dengan cadangan. Kita ada klinik abstract conference dan akademik, okey. Dan sebenarnya cadangan webinar lain ialah cara. Kita ambil salah satu daripada saya punya atau siapa-siapa punya artikel ya, dan kita lihat apa dan cara kita boleh memperbaiki ya secara live. Secara langsung di sini saya boleh kata ini boleh dibaiki, cara untuk membaiki macam itulah. Kalau anda semua maulah. Kalau tidak mahu, okey juga. Okey, klinik menulis artikel 1, 2, 3. Sebenarnya saya ada cara menulis esei kritikan. Saya akan naik ke OER nanti. Cara menulis kritikan kritikan 1, 2, 3 dan 4. Okey. Maksudnya cara untuk menulis abstrak dulu, lepas tu ada juga cara menulis perenggan pertama, kedua,
cara menulis suratan literature, metodologi, semua tu. Saya hanya berkongsi dengan organizer sajalah, Dr. Adli sama Melda sama Sania. Okey, itu sahaja. Saya stop sharing. Saya buka kepada siapa-siapa untuk pertanyaan soalan. Alamak, banyaknya orang. Okey. Ada soalan? Sesi soalan atau nak saya share kepada anda semua Malaysian Journal Index? Can you see it now? Oh, tidak nampak Dr. Sim. Belum. Tidak nampak? Hmm. Ayo, so sad. I don't know why. Wait I share. Microsoft Edge. Should be okay. Okay kah? Okay, nampak sudah. Oh, Okay. is it very big? nampak sudah. Yay! Ah. Yay! Okay. Okay. Kita pergi ke I just want to show you dalam jurnal Scopus di Malaysia ni tidak ramai tidak banyak yang berkenaan dengan seni ya. Tengok di sini. 3L, language, linguistics, literature. Okay, literature untuk saya okay lah. Tapi dia mau English literature. Okay? So ini boleh juga literature seni kan? Yang seni penulisan boleh cuba. Okay, ada juga yang tengok tiada. Asiatic. Okay? Asiatic. Tengok siapa yang buat Asiatic tu. Is it IIUM? No. I think it's UC Putra kan? Asiatic saya kurang pasti. Boleh highlight. Boleh highlight tengok. Dan tengok sama ada kita boleh masuk. Gamma online. Dia online journal language studies. Ya. Ini boleh juga. Tapi dia lebih kepada penulisan. Okay. Apa lagi? Saya cuba tengok ada tak untuk visual adakah? Language studies. Okay. Untuk sesiapa yang di sini ini yang suka atau bukan suka yang nak buat puisi. Masyur ada? Okay. Ini kamu boleh cuba tembus. Journal of Islamic Thought. Guna puisi tetapi perspektif, metodologi atau perspektif falsafah Islam. Masukkan di sini. Okey, terutamanya tentang puisi Sabah. Sebab jarang-jarang kita ada orang yang sentuh puisi Sabah. Terutamanya dari perspektif Islam. Masyur tak ada kan? Okey. Contohnya satu saja. Satu lagi, you tengok ya, yang ini China Studies ni. Tengok mana universiti ya. University of Malaya. Okey. Dia adalah di bawah Institute of China Studies. Okey, University of Malaya. Sesiapa di sini suka membuat satu qualitative study on Chinese painting atau art ya, seni lukisan yang dihasilkan oleh orang Cina di Malaysia. Dia akan terbit ni sebab semua ini berkenaan dengan Chinese studies tetapi sebab ia adalah di Malaysia, di Malaya, dia mesti terbit ni. Ini ada unsur politik ni. Kalau dia reject, orang dalam, orang Malaysia tak sukalah. Okay. So, banyak kriteria atau ciri bila kita memilih mana yang kita nak terbit ya, terbit dalam lah. Okay. You got issues of language studies. Apa lagi di sini? Jimras. This is the one I was talking about. Sesiapa historian tu yang history ni, history of art, history of apa saja. Ini sangat-sangat bagus kalau kamu dapat masuk. Jimras. Okay? Music, anything. Historical part of it. Kalau kamu dapat masuk, ini memang bagus. Stella in your CV. Okay? Dalam CV kamu okay. Tengok semua jurnal komunikasi. Media.
Ini lebih kepada media tapi dia bukan filem ya, Adli. Dia lebih kepada komunikasi. Dan jurnal pengurusan. Pengurusan seni pun boleh. Tapi jurnal pengurusan, mark you, kena kontis tadi ya, kuantitatif punya paper. Baru boleh masuk. Okey. Kajian Malaysia lah. Ini yang semua orang nak masuk tapi susah masuk ya. Dia mesti sesuatu yang terkini. Yang sekarang ini macam apakah isu-isu berkenaan politik, ekonomi dan sosial Malaysia yang terkini biasanya. Dan biasanya kajian Malaysia sangat-sangat dia punya editor very dia jenis yang tidak kisah dia akan belasah saja. Okey? Kemanusiaan pernah saya kena belasah juga kajian Malaysia. Kemanusiaan saya kurang pasti, ini memang saya tak tahu tentang. It's a MNS, Malaysian Nature Society punya NGO. Mungkin sangat senang. Senang sikit sebab dia lebih, tapi kemanusiaan ini dia lebih nature. Nature maksudnya lebih kepada bio. Okay? Dan kita lihat yang lain. Botanica lah. Ayo, please don't. Tapi Botanica memang Stella lah sebab kita tengok dia punya citation index. Okay, Botanica Social Science and Humanities 0.7. Quite high already. Okay, quite high. Sebab kita tengok yang sains punya, sains tropika ni 1.5. Very high. Okay. Sari saya pernah terbit tapi belum lagi belum Scopus masa itu, hanya 2018 dia baru Scopus. Sari adalah English Literature ya, saya punya ex department di UM. Sekarang yep. Dan search, inilah yang saya baru terbit, search Journal of Media Communication sebab saya punya tentang saya guna teori penulisan feminisme untuk melihat filem-filem Melayu yang dihasilkan dalam 10 tahun masuk kepada Malaysia baru ni. Okay? So, sebab dia jurnal media, dia memang sentuh tentang filem dan komunikasi. Dan saya pilih itu sebab masa itu pandemik, saya tidak ada cara lain untuk membuat research kecuali tengok TV. Ya. So, saya reka sebuah tajuk. Okey, saya reka tajuk itu berasaskan research sebab saya tengok tidak ramai orang menulis tentang filem Malaysia terutama berkaitan dengan feminisme. Okey, feminisme. Okey, selain daripada itu, wacana seni memang semua orang nak tembus. Wacana seni bukan wacana seni saja yang ada dalam Scopus. So ingat, banyak lagi kita boleh ganding bahu dengan orang lain, dengan dalam bidang lain. Tengok kalau economic studies pun ada, library learning pun ada. Okay, so there's a lot. So jangan rasa kamu tidak boleh buat ya. That's the most important part. Okay. What did I do at the end? Soalan, cadangan. Okay, don't give up. Can you see? Cannot see. Tak nampak doktor. Oh, tak nampak. Okay, never mind. Okay, saya sekarang mau tunjuk kepada anda. Okay kah? You want to see kah? Saya punya dulu kena belasah oleh Scopus. Oh, Okay, wow. mau? Boleh, Okay, I don't mind actually. Okay kah semua? Atau kamu mau pergi start? Bagus tu. Bagus ni Dr. Sim. Yeah. I'm opening myself to all the thing kan. Alamak. Okay, ini Ben Muta. Saya cuba. Okay, saya tunjukkan kepada anda salah satu daripada SOAS punya. SOAS, what School of Oriental and African Studies in UK, University of London. Very, very prestigious. Okay, dia punya house style. Saya kasih tengok house style dulu ya. Tengok.
Nampakkah? Lagi doktor. Okey. Nampak? Atau terlalu Okey. kecil? This is their Indonesian Malay World House Style. Yang ini top 100 journal in the world in regards to selepas saya habis saya punya PhD tentang Tionghoa peranakan di Indonesia, saya ingat saya ni gang ho mesti dapat masuk kan? Tidak. Salah. Okay, salah tanggapan. So you tengok dia punya very teliti content mesti macam ni, macam ni, macam ini. Abbreviation mesti macam ni. Kalau macam ni, full stop, this, semua. Accent, foreign words, semua. Begini, ya. Dia, kamu tidak boleh Americanism. Kalau kamu guna American words, should not be used. Okay. Capital letter, citation. Okay. Dates and figures. Macam mana kamu tulis dia dalam dia punya tu. It is very, very, very. Tengok dia punya formatting saja. Ini formatting je. Tengok. Sampai berapa page? Spelling, British, this, that. Okay. Okay kak? Okay, selain dari itu, saya tunjukkan what happened to mine lah. Okay. Ni. Nah, nampakkah? Oh, belum. Oh, okay, sorry. Saya masih ingat ini 20 tahun dulu ya. Saya nampak? Nampak. Nampak. Is it too small? Is it too Yeah. small? Too small. Too small, okay. Better? Okay. Okay. Okay kan? Okay. You see, bila saya, I think this is about 23 years ago. Okay, tengok. I think this Pauline King is a Vietnamese. This, I think she's a lecturer. This is the 4th time. Selepas kali keempat saya sudah correct, dia buat lagi. Tengok. Yang merah tu. Tengok. You need to explain what is this. Banyak betul. Need to explain again. No, it is Summers. Not this. Banyak betul tu. Dia teliti gila. Tidak suka cara saya menulis. Where does this quote start? Do not. Okay, this later on you mentioned it is not compared to the pre-bumi. Then please give Dia akan sini pun footnote pun dia kena dia akan komen. Ini kali keempat sudah. Please do electronic research to do this to be accurate. What does this Okay. Unclear what you mean. I am wary of this statement. Renege on the contract. What is that? Wow. Wah, ini 20 tahun dah. Saya belum lagi tengok sekarang ni. Saya buka saja untuk kamu tengok. Baik. Oh, perlahan. Oh, perlahan? Okey. Perlahan. Kamu nak tengok apa? Dia punya komen. Iya, Okey, kadang-kadang mau tengok komen juga sikit kan. Okey. Teruskan. Ya. Ha. Are there two people here, the kapitan and the employee? Or did you mean the kapitan and the employee? Oh, dia belasah. What do you mean by runs parallel? Is this a parallel subplot? Oh. Marah. Terus dia marah. Ini keempat. Benda marah tu Dr. Sim. Yeah. What do you mean by this? In terms of syntax or loan words, the similarities are not limited to loan words, but the grammatical structure. Ini memang guru saya, macam guru saya, dia marah saya. Tengok, Dr. Sim selalu marah orang. Inilah sebabnya, selalu dimarah. Does this mean, okay?
Okay. Terlalu cepat? No. Can you see? Okay, itu sajalah saya nak tunjukkan. Apa lagi yang macam mana kita menangani ya? Saya balik kepada itu. Okay. How do you? Macam mana kita menangani? Kita jangan take it personally. Yeah. You don't take it personally. I learned it in a very hard way. I took some of the things personally. Sebab ada satu kali saya ingat, saya hantar pergi ke City University, Hong Kong City University, salah satu daripada tentang Tionghoa Peranakan juga. Dan siapa tahu Tan Chi Beng? Siapa kenal Tan Chi Beng? Dia Profesor Tan Chi Beng tu, masa itu Malaysian Professor Tan Chi Beng, the historian, dia pegang editor sebagai di bawah Brill. Brill adalah salah satu a very well known journal, okay, very high ranking journal. Dan Tan Chi Beng ada sebut dengan saya bahawa apa yang saya tulis itu tidak bernilai, okay, no value, and is this, is that, is this, is that. Oh, I was really very hurt. Lepas tu 1.5 tahun saya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi sebab saya mempunyai seorang penyelia, supervisor saya, profesor juga, Ding Chu Ming, dan dia jenis yang jangan kisah, orang cakap macam ini, teruskan saja. So saya kongsi dengan anda semua, teruskan saja. Jangan sebab satu orang cakap kamu punya tak bagus, di-reject. Tebalkan muka. Tebalkan muka anda semua ni ya. Okay? Biarlah orang marah, biarlah orang keji. Dr. Sim pun pernah dikeji, pernah dimarah. Tapi semua ini ada baiknya. Kita ambil pengajaran yang baik daripadanya. Okay? Apa yang kita harus buat ialah teruskan saja. Jangan, kalau tidak ditolak sudah, ya dia kata yang ini. Kadang-kadang, apa yang disebut oleh mereka kritikan. Tetapi cara mereka menyampaikan itu agak negatif. So, kita hanya ambil yang positif. Iaitu kritikan itu boleh membantu saya dalam memperbetulkan atau menambah nilai kepada artikel-artikel yang di-reject itu. Okey? Semua artikel yang di-reject boleh diterima punya. Cuma anda kena jangan give up dan tengok betul-betul apakah yang mereka editor itu mengkritik. Apakah sebab yang mereka reject. Okey, mereka sebenarnya macam wacana seni ni, bila dia reject, dia akan kasih tahu kamu mengapa. Okey, mengapa. Ambil itu sebab dan buat semula. Okey, buat semula. The most important thing is don't give up. Okey, teruskan. Dan kita selalu ditekan kan untuk buat Scopus. Ya, memang betul untuk dapatkan satu Scopus, dia sekurang-kurangnya 1.5 tahun. 1.5 tahun ya. Okey, yang sekurang-kurang yang saya tahu. Yang Ten-Kang yang Taiwan punya 2 tahun untuk saya. 2 tahun. Okey, saya belajar daripada itu. Tadi tu kamu tengok saya punya artikel yang di belasah kan? 4 kali saya tukar kan? Ya. So lepas tu mereka sudah terima. Sebenarnya sudah diterima. Saya ada surat yang kata dia akan terbit. Cuma sekarang dia mau diedit. Tapi akhirnya saya terima email bahawa mereka tidak mau terbit. Walaupun saya sudah tukar 4-5 kali. Okey? So akhirnya saya rasa terkilan. Tapi saya teruskan tukar, tambah baiki sampai saya hantar ke Taiwan. Taiwan ada satu universiti dan dia punya journal adalah Ten-Kang. It's one of the Scopus Ten-Kang. Dan saya dapat. Terus saya masukkan, dia terima sudah. Dan saya hanya baiki 1 kali saja. So bayangkan, walaupun dia Pauline King ini sangat keras dan macam paksa saya tukar,
sehingga saya rasa terkilan, rasa very sad every time, bila saya buat tu, saya mau give up. Tapi akhirnya saya dapat juga terbit. Tetapi bukan di dalam IMW, tetapi di Taiwan, di jurnal Scopus lain. Okay? So, sebab pengalaman saya begini, saya juga rasa anda semua boleh melaluinya dengan berjaya, ya. Okay, just don't give up. Yang tidak pandai dalam bahasa Inggeris, sila you get a penterjemah atau editor yang sangat baik. Baik, sekarang ini senang. Bayar sejak tu. Dulu tiada macam ni servis. Kita sendirilah pandai-pandai belajar. Okay? So now you have a lot of avenues. Banyak editor private punya yang kamu boleh bayar untuk buat. Okay, ada soalan? Tak ada soalan? Ada soalan? Ya, Jinky. Yes, Jinky. Chat lah. Are you chatting? No soalan, tiada. Oh, no soalan. Okay. Ada soalan lagi? Saya tahulah ramai di sini sudah memang pro, tak payah masuk Ya, semua ada. Macam Jinky tu banyak sudah ada Scopus dengan tu ISI kan? Belum ada ISI. ISI untuk pengetahuan anda, apakah perbezaan antara ISI dengan Scopus? Bagus Jinky naikkan juga. Scopus in terms of access tidak begitu susah. Akses untuk researchers sebab Scopus database berada di banyak library IPTA. Tapi ISI sebab dia mahal, okay, dia mahal untuk didapati dalam library itu semua. So ramai tidak mau terbit dengan ISI. Cuma saya tahu setengah-setengah bidang macam perubatan, ISI is a must. ISI is a must. Dan untuk saya, kalau kita mau tembus ISI, lebih baik kamu fokus pada Scopus. Because ISI is a science index. So, kamu punya pelajar tidak akan pergi science index untuk cari kamu punya artikel. I regretted it also lepas tu. Okay, I regret saya masukkan Tina Rima punya artikel ke Advanced Science Letters. Because dari aspek citation tak tinggi. Ya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Saya bukan... Ya, Adli. Ya, Dr. Sim, terima kasih Dr. Sim. Dr. Sim, mau tanya Pak, ada satu tuh untuk citation kan? Macam mana tips, adakah tips untuk kita menaikkan kita punya citation itu? Kadang-kadang kan kalau itu yang selalu dipersoalkan juga tuh bukan selalu kepada Scopus, tetapi dia mau tengok Scopus dan juga berapa sudah orang cite. Adakah tips-tips tuh, Ya, Dr. Sim? saya sendiri pun mau tahu tu, tapi yang saya tengok citation ni, dia sebenarnya citation merujuk kepada siapa yang rujuk dan baca atau ambil quotation daripada anda punya paper hasil penerbitan. Okey, di sini sebenarnya dia juga macam ni. Kalau kamu ada tak di antara Adli ni masukkan kamu punya penerbitan ke Research Academic portal? Adakah? Research Academic portal. Don't know what portal is that. Di mana mereka akan kasih tengok citation berapa untuk paper ini, citation berapa kan? Okey. Dia begini. Database itu dia akan kesan siapa yang sudah quote kamu. For example, Jinky ada sebuah paper rasanya untuk is it your Scopus paper, Jinky? Yang banyak citation. Okay? Maksud di sini, dia punya paper, banyak orang rujuk dan masukkan dalam mereka punya journal article atau thesis. Hanya bila dimasukkan dalam journal paper dan
paper itu diterbit dalam Scopus atau dalam mana-mana indeks yang online, maka itu Google akan detect. Dan bila dia detect, dia akan tambah kamu punya citation. Satu. So, ramai di antara profesor-profesor yang ada seorang profesor di sebelah dulu, dia di sebelah, sekarang dia di UMK rasanya. Dia selalu menulis artikel, lepas tu dia akan suruh dia punya pelajar site. Okey, dia pelajar pasca dia site. Maksudnya dalam rujukan itu dia akan letak dia di sini. Sebab dia nak tambahkan citation dia. Okey, itu saja yang saya tahu. Tapi citation itu sebenarnya tengok sama ada kamu menulis satu artikel yang memang asas. Macam Adli, kamu nanti masuk filem kan? Okey. Apa bidang yang asas? Apakah bidang yang asas kepada anda dari segi bila kamu buat rujukan menulis journal tu, kamu perlu ada tapi selalu tidak dapat rujuk sebab tiada orang tulis tentang itu. Maka kalau kamu kamu buat penyelidikan dan tulis tentang benda macam ni, dia akan banyak citation. Okey, terutama dia asas. Okey, macam Prof Fong, kalau kamu tengok dia punya CV, saya fainted. Sebab dia banyak asas ya, dia banyak menulis tentang pengajaran secara itu yang asas. So, semua guru-guru yang buat PhD, masters tu semua, dia akan rujuk dia punya tu. It's a must. Okay. Haraplah Adli saya tidak salah ya. Saya cuba saja, cuba. Okey, Encik Syah ada soalan? Hello Dr. Sim, selamat pagi. Hai. Dr. Sim, saya mau tanya, betul ke orang cakap kalau kita buat contoh kita hantar ke satu jurnal Scopus kan, the probability untuk kita dapat tu kan, kita mesti ada quote paper dalam jurnal itu dalam penulisan kita. Betulkah? Untuk saya tidak betul lah. Sebab baru-baru ini memang tidak betul. Sebab Scopus saya semua tidak saya quote daripada jurnal tersebut. Saya tidak. Baru-baru ini punya tidak. Yang two more also tidak. Tidak betul. Cuma kalau dia tengok editor juga. Kalau kadang-kadang satu editor tu, dia memang mau tengok kamu quote daripada itu, dia akan tanya. Oh, there was one request, Syah, yang baru-baru ini 11 kali saya ubahkan. Dia kata, kenapa? Sebab editor yang dia lantik itu adalah pensyarah daripada search the journal. Dan dia kata, why is it that you didn't refer to anybody who is in this field, of feminism. So saya ingat, kenapa? Apa yang dia cakap ni? I had to go and figure it out. Bahawa macam you kata, I had to cite one of editor's friend. Saya tak kenal, but I know that this editor's friend is a feminist critic. Dia selalu blog. So saya baca dia punya blog. I went to the extent to read the blog of that one and then refer to it. Dan lepas tu dia lepaskan saya untuk bahagian itu. That's a very good question, Syah. I think it is quite true. If you can, you want to you rujuk kepada, you find out siapa editor dan tengok siapa dia punya apa dia punya bidang, dan kadang-kadang kalau sama dengan anda punya bidang, then you're okay. Tapi kalau lain daripada bidang anda, kena buat lagi penyelidikan ya tentang apa yang dia hendak dalam wacana seni itu. Okay? Oh, Resort has chat. Bolehkah kita cite paper sendiri?
Okey. Boleh sebenarnya boleh ya. Boleh site sendiri dan tapi janganlah elakkan banyak-banyak kali site sendiri ya. Rasanya ada pensyarah di sini yang di psikologi selalu site sendiri punya paper. Saya nampak project selalu cite dia punya paper. Ya. Ada. Ada. Boleh. Tak ada masalah. Especially kalau kamu nak bina satu profile di mana she wants to bina profile bahawa dialah yang terkenal dalam bidang itu. So can. Yeah, the expert. Ya. Okey. Untuk semua yang tidak dapat tembus Scopus dan rasa, ayo saya tak ada masa sebab banyak pengajaran and then banyak audit, banyak audit, banyak, ayo, I understand all of you lah. Okay, dulu tak ada macam ni, before 2010, my life was good. Okay, yeah, and I can write books, I can do this, do that. Tapi sekarang ni, apalah masalah ni, politik mau masuk. Okay, anyways, apa terjadi ialah, I suggest that anda semua yang pasca punya mula terbit di dalam dalam universiti, then slowly masuk ke peer review universiti lain, barulah masuk ke Scopus. Sebab cara untuk menulis ya, macam saya sudah cakap, boleh adakan sesi-sesi yang lain tu. Cara menulis itu memang kita dapati dalam melalui pengalaman menulis. Okey? Kamu akan dapati lepas kamu menulis 1-2 buah kertas untuk Scopus atau untuk mana-mana peer review, sudah senang sebab formatting itu kamu sudah biasa. Okey, apakah APA formatting, apakah ISI formatting, apakah MLA formatting, okey? Semua sudah masuk dalam kamu punya minda, and then macam mana kamu kena tulis bahagian sorotan literature, semua itu. Sebenarnya untuk saya I rasa bahawa dulu lebih senang untuk terbit sebab kita tulis saja 8 muka surat, 15 muka surat, okey kan? Sekarang Scopus 8. Selain daripada selebih dari itu, dia akan charge you 16 US dollar atau 6 US dollar satu muka surat. Okay? So kamu kena mampatkan semua information itu kepada 8 muka surat. Untuk yang baru masuk akademik, yang baru-baru punya, it's easy for you, it's good. Untuk kita nak tukar daripada 12 atau 25 muka surat ke 8, wah, susah betul ya. Okay, yang pensyarah baru dan muda ni, kamu hanya ikut format dia. Abstract, introduction, pengenalan, lepas tu objektif, lepas tu apa? Sorotan, okay, metodologi, discussion, pendapatan, dan lepas tu kesimpulan kan? Kamu ada satu format. Dulu kita tak ada format, tapi seronok bila kita menulis ya. Sebab itu kita rasa macam lagi tertekan. Orang tua mau masuk ke orang muda punya space susah sikit. Sekarang orang muda semua shortcut. Ringkaskan. Apakan yang kamu nak sebut. Okay? So, tidak payah guna ayat-ayat yang berbunga-bunga ya bila kamu menulis untuk Scopus dengan ISI. Bagus kalau anda selalu baca jurnal Scopus. Okay? Kalau sesiapa yang kurang tahu atau belum tahu, sekarang kamu boleh pinjam ya buku daripada atau apa-apa artikel yang kamu nak ambil daripada Scopus, tetapi dia tidak benarkan kamu masuk melalui kamu punya laptop, melalui UMS Library. Kamu boleh minta. Hari itu saya tengah buat satu paper, saya
perlu sangat salah satu rujukan ya, ARS Simon Cassidy. So saya masuk Scopus di UMS ini online. Dia suruh saya boleh isi borang ini untuk dapat pinjaman. So saya isi sajalah kan. Saya tidak tahu sama ada I can depend on them or not. Isi saja. Lepas 1 minggu saya dapat itu artikel ya. Download lagi free. So sila guna semua facility yang dikasih oleh UMS Library. Go inside, make sure you have your login and everything untuk dia punya Erasmus, semualah. Dia punya database sekarang very wide, quite good, ya. Ya. Siapa nak HTTP untuk buku free punya saya ada juga, tapi saya tidak boleh share sini. PM saya saya ada juga tu. Okey, selain dari itu siapa lagi ada soalan? Kalau tidak kita boleh berakhirlah. Ada soalan? Yang pelajar pasca tidak ada soalan? Ya. Okey, selain daripada publication dalam Scopus High Index, peer review macam Gendang Alam, Manu, Sari, Akademika, semua ini lebih senang ya. Lebih senang. Dan mereka tidak ada had muka surat. So kalau kamu ada hasil daripada master's thesis atau PhD thesis, bolehlah cuba semua ini ya. Yang peer review juga bagus ya. Selain daripada itu, bab dalam buku. Saya selalu galakkan orang yang kata, saya tidak tahu menulis lah. Saya ini orang praktikal. Okey, cuba dengan bab dalam buku dulu. Bab dalam buku hanya penerangan saja. Perbincangan dengan penerangan. Tak payah kritikan pun. Okey? So, bila kamu nak dapat penerbitan begitu, dia juga ada markah dalam MyRA tapi tidak tinggi ya. Macam satu bab, satu markah atau 0.5 markah. Okey? So, walaupun itu markah yang kurang tapi dia masih satu penerbitan ya. Kita boleh, kalau kamu rajin, kamu boleh naikkan satu tajuk dan minta kawan-kawan semua itu. Macam Adli dengan atau Mel atau Lilian, you can start, you know. Macam penulisan kita ada apresiasi seni 1, 2, 3 sudah. Semua E. Semua E online. Itu bagus tu sebab kita beri peluang kepada rakan-rakan dan juga pelajar pasca untuk sumbangkan hasil mereka dalam bentuk bab. Dan you don't look down on all these things sebab kebanyakan daripada buku-buku ya yang selalu dirujuk dulu di library dan UKM adalah hasil macam ini, pengumpulan esei-esei atau bab-bab daripada para akademik satu program. Saya ingat saya sendiri selalu rujuk ya di program di UKM untuk PhD. Okey? Sebab kadang-kadang kita bukan selalu kena keluarkan jenis penulisan kritikal. Okey? Apa yang kita finding itu dari segi pendapat juga, mana tahu kan nanti kita ada profesor di antara kita, banyak profesor ni. Okey, nanti 20 tahun dari sekarang kata, wah tengok ini profesor punya tu pendapat dia tu. Tu. Bolehlah dijadikan buku yang bernilai. Okey? Berharga. Macam Dr. Zairul cakap ya, buku itu ada nilainya tersendiri. Okey? Okey, selain dari itu, kalau tak ada, tak ada soalan. Oh, siapa di sini? GA will use new platform in soon under Scholaron. Ayo, yang diminta oleh penerbit. Bila dia guna Scholaron, ini dari Dr. Lilian ya. Thank you Lilian. Gendang Alam akan menggunakan platform baru iaitu Scholaron. Okay? Yeah.
Okey. Oh, Lilian cakap gendang alam susah sudah. Nah, tengok bila dia mencapai my side, dia sudah jadi, dia sudah jadi susah. Okey? Ah, thank you, Dr. Fazmi, kamu hadir ya, support. Semangat semua. Okey, apa lagi? Siapa lagi? Terus ada, borang kehadiran untuk Malta IDP. Saya tak dapatkah? Okey. Itu saja. Thank you very much. Ada borang mata kan? Ada doktor. Doktor pun boleh isi sekali. Okey. Good. Okey. Saya Okey. isilah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Profesor Madya, Dr. Sim Chi Siang yang telah berkongsi berkongsi mengenai penulisan artikel, tips-tips penulisan artikel ke high index journal. Jadi dan kami sangat berterima kasih kerana doktor telah memberi banyak tips yang kami tidak tahu selama ini walaupun dah lama kerja. Oh, saya ingat semua orang tahu tahu. Saya ingat saya share sesuatu yang saya takut share sesuatu yang tidak berguna nanti. Semua sudah tahu. Kan? Sangat Ya. berguna Dr. Sim sebab bagi kami yang macam Dr. Sim nyatakan tahun 2010 baru bertukar kan. Jadi banyak benda yang kami terlepas jugalah. So Ya. kami mohon kepada Dr. Sim supaya untuk macam kongsi lagi dengan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk penulisan jurnal di masa-masa akan datang dan kami akan Boleh. jemput Dr. Sim semula lah. Boleh kan Dr. Sim? Yang klinik itu baguslah. Di mana kamu semua bawa kamu punya abstract, klinik abstract tu, dan saya cuba tengok dan kasih feedback, bolehkah? Live Ya. macam itu. Siapa nak buat mungkin Sanya boleh kasih klinik itu macam 10 abstract lah. Kita tengok serentak, as in one by one lah. Kita tengok apa yang dia boleh buat. And then kita komen. Sama-sama kita komen. Sebab daripada komen itu, kita boleh membina. Membina kita sendiri dan juga anda sendiri dan juga itu abstract. So, it's a win-win situation ya. So, ini caranya kamu akan confident. Because kamu nampak dalam itu artikel, dalam itu abstract, apa kelemahan, apa kekuatan dan akhirnya kamu boleh sendiri berjalan. Macam kita tolong itu bayi yang umur 1 tahun itu berjalan kan? Kita tolong dulu. Lepas tu dia confident, dia jalan saja. Ya, setuju Dr. Sim. Kami akan jemput Dr. Sim semula untuk bengkel tersebut dan kami akan jemput pensyarah dan pelajar pasca sekali lah untuk share. Okay. Sebelum kita menghabiskan sesi kita, kita ambil sesi bergambar dulu. Boleh? Semua buka kamera. Okay, resort, do it. Sekejap Saya punya tidak dapat buka pula. Resort, kamu tahu ni duit kan? Tahu. Okay, semua buka sebagai bukti kita hadir hari ini. Sudah buka tapi kamera tidak. Ada. Okey, kita angkat gambar sekarang ya. Okey, 1 Ini semua cool punya face ni. Wait, kenapa? 1 2 3. Okey. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey, freestyle. Okey, 1 2 3. Okey, terima kasih semua kerana hadir pada hari ini. Dan kita berterima kasih sangat dengan Profesor Madya Dr. Sim yang sudi berkongsi dengan kita tips-tips penulisan ke jurnal artikel high index tadi tu. Dan diharap kita boleh menyumbang samalah setelah mengetahui tips tersebut. Dan kami akan menjemput lagi Dr. Sim, kami daripada Jawatan Kuasa penulisan dan penerbitan PNI
Steve akan menjemput lagi Dr. Sim untuk bengkel-bengkel seterusnya agar kami Boleh. boleh polish lagi dan agar kita sama-sama dapat menyumbang kepada Steve dalam penerbitan. Terima kasih Boleh, sebab boleh. Okey, terima kasih Puan Sania sebab dan Dr. Adli sama ini sama Puan Melda ni Dr. Adli sama Dr. Melda jangan ni. Ya sebab ada inisiatif kan? Ini memang inisiatif yang baik dan kita memang boleh membantu. Harap ini akan menambah kita punya penerbitan. Kita step by step lah. Kita cuba penerbitan dulu lepas tu pergi ke Scopus dan higher index ya. Okey? Thank you, Puan Sania. Okay, bye-bye. Ali. Terima kasih Dr. Sim. Bye. Bye-bye semua. Oke, Okay. terima kasih. Okay.